Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah. Segala puji-pujian kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam persidangan forum pada pagi nirmala yang bening lagi ceria ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli panel kita yang cantik lagi bergaya pada hari ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tajuk forum kita pada hari ini. Tajuk forum kita pada pagi ini adalah mengenai kupasan gaya pemikiran masyarakat Melayu yang terdapat dalam drama Bukan Angin di Tiup Lalang dan Demi Zaitun, karya salah seorang sastrawan negara iaitu Datuk Nordin Hassan. Datuk Nordin Hassan merupakan sastrawan negara ketujuh pada tahun 1993. Sebagai seorang penulis dan pengarah drama, sumbangan Datuk Nordin Hassan telah diperkatakan dengan meluas melalui media massa sama ada akhbar, majalah atau jurnal. Sepanjang pelibatan beliau dalam dunia drama sejak tahun 1993, beliau telah menghasilkan tidak kurang daripada 30 buah drama dan koreografi tarian. Pada tahun 1972, Nordin Hassan telah memenangi hadiah karya sastra dengan dramanya yang bertajuk Bukan Lalang di Tiup Angin. Drama ini telah diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1979. Oleh yang demikian, tidak lain tidak bukan bahawa beliau merupakan penulis drama yang penting dalam perkembangan kesusastraan Melayu moden, khususnya di negara kita ini. Perkembangan drama moden di negara kita sudah berkembang dengan jayanya dan berjaya membawa pemikiran-pemikiran yang tertentu oleh setiap penulis dalam perkembangan sastera di negara kita. Sebelum kita teruskan, suka untuk saya terangkan serba sedikit tentang pengertian pemikiran. Pemikiran adalah cetusan minda seseorang akibat daripada tekanan fenomena yang berlaku dalam masyarakat di sekelilingnya. Pemikiran juga merupakan anggapan, pendapat serta ingatan yang dihasilkan dengan menggunakan akal fikiran. Dalam sesebuah karya, pemikiran bukanlah tema tetapi ia merupakan keseluruhan makna yang tersirat yang menjadi aspirasi pengarang. Malah, menurut Manasikana mengenai pemikiran 1989, pemikiran adalah persoalan dan makna penting yang tersembunyi dalam karya, berbeza dengan tema sebagai pokok persoalan. Jadi persoalannya, apakah pemikiran masyarakat yang terdapat dalam karya drama Bukan Lalang di Tiup Angin dan Demi Zaitun? Persoalan inilah yang menjadi kunci utama forum kita pada hari ini. Baiklah, sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu mari kita berkenalan dengan dua orang ahli panel kita yang tidak asing lagi. Di sebelah kanan saya ini, ahli panel pertama kacak orangnya iaitu saudara Wan Zuhairi Haris bin Wan Zaidi yang merupakan guru pelatih di IPG Kampus Tengku Ampuan Afzan. Apa khabar saudara? Terima kasih saudari moderator, saudari Tahirah. Alhamdulillah, khabar baik. Saudari bagaimana? Alhamdulillah, saya kabar baik. Seterusnya, ahli panel kedua di sebelah kiri saya, ayu berbaju kurung iaitu saudari Syakirah binti Ismail, juga merupakan seorang pelajar tahun pertama ijazah sarjana muda perguruan Institut Pendidikan Guru Kampus Tengku Ampuan Afzan. Apa khabar saudari? Khabar baik saudari. Baiklah, usai salam perkenalan dengan semua ahli panel, kembali kita kepada topik forum mengenai kupasan pemikiran dalam drama moden. Sidang hadirin yang dihormati, sebelum kita melangkah dengan lebih jauh lagi, eloklah kiranya kita menelusuri apakah sebenarnya bentuk pemikiran yang terdapat dalam drama Bukan Lalang di Tiup Angin yang ditulis oleh sastrawan negara kita iaitu Datuk Nordin Hassan. Bagi menjawab persoalan ini, izinkan saya mengajukan soalan pertama kepada ahli panel pertama, saudara Zuhairi. Bolehkah saudara merungkaikan tentang bentuk pemikiran yang terdapat dalam drama ini? Silakan saudara. Baiklah, terima kasih saudari moderator, saudari Tahirah. Sidang hadirin dan ahli panel yang dihormati, sungguh menarik persoalan yang diajukan oleh saudari moderator berkaitan dengan apa bentuk pemikiran yang terdapat dalam drama Bukan Lalang di Tiup Angin yang merupakan salah satu karya seorang sastrawan negara iaitu Datuk Nordin Hassan. Sebelum saya mengupas berkaitan dengan pemikiran dalam novel tersebut, izinkan saya menerangkan dahulu tema bagi drama yang akan kita fokuskan hari ini iaitu drama Bukan Lalang di Tiup Angin.
tema utama drama ini ialah mengenai ketidakadilan sosial yang terjadi di kampus UQAM menanti. Drama Bukan Lalang Ditiup Angin adalah salah satu karya yang menekankan nilai-nilai kemasyarakatan pada zaman 1970-an. Kita dapat lihat dalam novel tersebut terdapat nilai kemasyarakatan yang bertemakan ketidakadilan sosial melalui penindasan golongan kaya terhadap golongan yang bawahan. Baiklah, kita berbalik kepada soalan diajukan oleh saudari moderator, iaitu apakah pemikiran yang terdapat dalam novel Bukan Lalang Ditiup Angin. Baiklah, kalau kita lihat skrip drama ini, terdapat pemikiran dari segi aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya ini dapat dilihat dari segi keagamaan, di mana masyarakat Melayu yang tidak mempunyai pegangan agama yang kuat dan kukuh. Sebagai umat Islam, kita haruslah bersikap Islami. Jadi, kita haruslah percaya pada kekuasaannya. Sebagai contoh yang boleh saya ambil daripada skrip drama tersebut ialah Pelada 2 ada mengatakan bahawa kau siapa yang hendak menyoal tentang kuasa dan perbuatan Tuhan? Jangan-jangan Tuhan pun kau tak kenal. Lalu Pelada 1 berkata, aku kenal dia, tapi sekarang Tuhan sudah mati. Melalui contoh tersebut kita dapat lihat satu pemikiran yang berkemungkinan wujud pada masyarakat Melayu pada zaman itu, yang suka berserah pada takdir semata-mata. Itu sahaja penerangan saya berkaitan dengan pemikiran yang terdapat dalam drama ini. Saya serah kembali kepada saudari moderator. Baiklah, terima kasih saudara ahli panel pertama, saudara Zuhairi, di atas penerangan yang cukup jelas tentang pemikiran yang ingin disampaikan dalam drama Bukan Lalang Ditiup Angin tersebut. Sidang hadirin, demikian tadi penjelasan tentang tema dan persoalan dalam kupasan drama Bukan Lalang Ditiup Angin. Seperti yang dapat kita simpulkan, drama ini merupakan sebuah drama yang mempunyai nilai-nilai kemasyarakatan pada zaman 1970-an dan kemudiannya diterapkan di dalam dunia teater untuk menjadi pengajaran serta panduan kepada para penonton. Baiklah, antara pemikiran yang dikongsikan adalah dari segi sosio-budaya, iaitu masyarakat yang tidak mempunyai pegangan agama yang kuat dan sering menyalahkan takdir di atas segala kejadian yang telah menimpa ke atas diri mereka. Jadi, jelaslah di sini bahawa sebagai umat Islam, kita hendaklah mempercayai aturan dan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita dalam menjalankan kehidupan sehari-harian. Baiklah, setelah mendengar penerangan yang panjang lebar oleh saudara Zuhairi tadi, maka seterusnya saya menjemput panel kedua kita pula, iaitu saudari Syakira, untuk menerangkan lagi tentang pemikiran masyarakat dalam drama Bukan Angin Ditiup Lalang. Terima kasih saudari moderator. Pertama sekali, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan jutaan terima kasih kerana telah memberi peluang kepada saya untuk sama-sama kita mengupas pemikiran sastrawan negara Datuk Nordin Hassan. Baiklah, berbalik kepada agenda utama kita pada hari ini, soalan yang telah diutarakan kepada saya sebentar tadi berkenaan pemikiran yang terdapat dalam drama Bukan Lalang Ditiup Angin. Dalam drama Bukan Lalang Ditiup Angin, Datuk Nordin Hassan menghadirkan satu bentuk kombinasi antara teks rujukan dengan peristiwa sejarah yang menjadi sumber utama dengan terciptanya karya ini. Bagi pengarang, peristiwa ini tidak dilihat daripada makna yang sebenar, iaitu isu politik perkauman yang menggegarkan bumi Malaysia. Tetapi detik ini dilihat sebagai satu titik perubahan bagi menyedarkan masyarakat Melayu yang mengemis serta menderita dan merintih di tanah air sendiri. Isu ini yang menjadikan drama ini begitu ideal lagi unggul. Hal yang berikutan selepas terjadinya peristiwa 13 Mei, kisah ini merupakan satu sejarah hitam di tanah air kita dan antara peristiwa yang mahu dipadamkan. Tetapi sejarah tetap sejarah. Drama Bukan Lalang Ditiup Angin adalah reaksi awal golongan seniman terhadap tragedi ketegangan kaum yang berlaku dahulu. Selain itu, pemikiran yang penting dalam drama ini ialah dari aspek pendidikan. Masyarakat yang terdapat pada zaman 1970-an ini, mereka tidak mempunyai tahap pendidikan yang tinggi. Pada zaman ini, hanya anak orang berada sahaja akan dihantar ke sekolah. Oleh itu, orang kampung dengan mudah akan ditipu oleh orang yang berpendidikan tinggi. Perkara ini dapat dibuktikan dengan rangkap syair yang diselit dalam drama ini.
Rangkap syair tersebut berbunyi sebegini. Aduhai malangnya nasib Pak Leman, ayam menang, anak tergadai, hilang isteri kampung halaman, awak pulang ke Buluran. Syair di atas jelas menunjukkan tahap pendidikan yang ada pada orang kampung. Hal ini dapat dilihat pada watak Pak Leman yang telah diperbodohkan oleh orang ketika dia menyambung ayamnya. Ayamnya itu telah ditukarkan kepada pihak lawan dan kemudiannya ayamnya itu menang, dan hal ini menyebabkan Pak Leman kehilangan kampung halaman, isteri dan anaknya. Ini jelas menunjukkan Pak Leman sebenarnya telah diperbodohkan oleh pihak lawan. Oleh itu, seseorang itu perlu mempunyai ilmu di dada supaya tidak mudah diperbodohkan dan ditipu oleh orang lain atau pihak lawan. Itu sahaja daripada saya serahkan kembali kepada saudari moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar daripada saudari ahli panel kedua kita. Jadi, apa yang dapat kita rungkaikan dari pemikiran dalam drama Bukan Lalang Ditiup Angin yang baru sahaja diutarakan oleh saudari Syakira sebentar tadi adalah tentang isu politik perkauman yang berlaku di Malaysia pada ketika itu yang dapat menggoncang penduduknya. Walaupun isu ini pada awalnya dapat menyatukan masyarakat Melayu yang merasa tertindas dan menderita di tanah air mereka, namun kini dianggap sebagai titik perubahan yang menyedarkan mereka. Isu ini menyentuh aspek sosio-budaya di mana masyarakat Melayu mungkin merasa seperti mereka terpinggir atau kurang mendapat perhatian yang sepatutnya. Dengan adanya kesedaran ini, diharapkan masyarakat Melayu dapat bangkit dan bersatu untuk membawa perubahan positif dalam komuniti mereka. Selain itu, panel kedua kita iaitu saudara Syakira juga ada menyentuh tentang pemikiran dari aspek pendidikan yang terdapat dalam drama ini. Seperti yang dapat kita ulaskan bahawa pendidikan sewajarnya dititik beratkan dalam diri seseorang bagi memiliki pengetahuan yang mencukupi di hati atau benaknya agar tidak mudah dikelabui atau ditipu oleh pihak lain atau musuh. Dengan kata lain, memiliki pengetahuan dan pemahaman yang kukuh dapat menjadi benteng yang melindungi seseorang daripada penipuan dan manipulasi oleh orang lain. Hal ini dapat merangsang keperluan untuk sentiasa mencari ilmu dan meningkatkan pengetahuan agar individu dapat membuat keputusan yang bijak dan memahami dengan lebih baik. Sidang hadirin, sekarang marilah kita dengarkan pula daripada panel pertama kita, saudara Zuhairi, tentang pemikiran dari aspek sosioekonomi yang terdapat dalam drama Bukan Lalang Ditiup Angin. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih sekali lagi kepada saudari moderator, saudari Tahira. Menjawab persoalan saudari iaitu apakah pemikiran yang terdapat dalam drama Bukan Lalang Ditiup Angin dari aspek sosioekonomi. Seperti mana yang kita tahu, tidak dapat dinafikan bahawa dalam kehidupan manusia, aspek ekonomi amat dititik beratkan. Semua manusia mengimpikan kemewahan dalam kehidupan. Kepentingan ekonomi untuk meneruskan hidup manusia dapat dilihat dalam drama Bukan Lalang Ditiup Angin ini. Jadi, pemikiran dalam drama ini dari aspek sosioekonomi ialah golongan majikan yang selalu menindas orang bawahannya. Hal ini dapat dilihat pada watak culan yang kaya raya, tetapi langsung tidak mahu membela nasib pekerja-pekerjanya, dan culan juga culan juga boleh dilabelkan sebagai seorang majikan yang zalim. Dengan wan dan kuasa yang dimilikinya, culan menjadi begitu angkuh. Lebih jauh daripada itu, segala usaha yang dibuat untuk menjatuhkannya yang telah dibuat oleh Ihsan, Hadi dan Kintan dapat dipisahkan dengan kekuasaan serta kekayaan yang dimilikinya. Di sini jelaslah menyatakan bahawa masyarakat Melayu hidup melarat di tanah air sendiri. Mereka telah ditindas sewenang-wenangnya tanpa ada pembelaan yang sewajarnya. Selagi mereka tidak mengubah nasib, selagi itulah kehidupan mereka akan dibelenggu oleh kedaifan serta mudah diperkotak-katikkan oleh golongan yang berkuasa pada zaman tersebut. Hal ini sudah tentu akan menyedarkan masyarakat yang terlibat dalam wujudnya semangat untuk membebaskan diri daripada cengkaman dan penderitaan yang berlaku. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.
Baiklah, terima kasih kepada ahli panel pertama, Saudara Zuhairi yang telah mengupas tentang pemikiran yang terdapat dalam drama Bukan Lalang Ditiup Angin dari aspek sosioekonomi. Sesungguhnya, apa yang dapat kita ulaskan daripada penerangan saudara panel pertama itu tadi, bahawa pemikiran dari aspek sosioekonomi yang ingin disampaikan kepada pembaca adalah untuk mendorong masyarakat agar tidak hanya menerima nasib buruk, tetapi untuk mengambil tindakan dan merubah keadaan agar dapat membebaskan diri dari ketidakadilan dan penindasan yang ada. Kita sewajarnya melakukan perubahan dalam kehidupan kita bagi mengatasi keadilan dan penindasan yang berlaku agar kehidupan yang lebih adil dan bermakna dapat dicapai. Baiklah, sekarang saya ingin menanyakan pula kepada saudari kedua kita berkaitan pemikiran dalam drama Bukan Lalang Ditiup Angin dari aspek sosio-budaya. Apakah pendapat saudari? Dipersilakan. Terima kasih saudari moderator. Saya tertarik dengan hujah panel pertama kita tadi berkenaan sosioekonomi. Jadi di sini saya akan mengutarakan pula berkenaan sosio-budaya yang terdapat dalam drama ini. Setelah meneliti drama ini, saya mendapati bahawa sosio-budaya yang dapat dikaitkan dalam drama ini ialah sikap masyarakat Melayu yang suka menyerahkan nasib dan takdir kepada Allah semata-mata. Mereka seolah-olah menerima sebulat-bulatnya apa yang terjadi dan menimpa ke atas diri mereka. Takdir dilihat sebagai sesuatu yang tidak dapat mengubah nasib mereka. Tamsilnya berdasarkan perbualan antara peladang-peladang, salah seorang daripada mereka bertanya, peladang satu berkata, "Mengapa Tuhan tidak menggerakkan hati dia supaya mengubah nasibnya? Mengapa Tuhan tidak berbuat apa-apa?" Seronok tengok saja apa yang terjadi pada Ihsan. Contoh sebentar tadi, terang lagi bersuluh, merupakan satu pemikiran yang berkemungkinan wujud pada zaman masyarakat Melayu dahulu, dan pada zaman itu yang suka berserah kepada takdir semata-mata. Masyarakat Melayu seharusnya mempunyai pemikiran yang bernas dan tidak memiliki pegangan agama yang nipis. Mereka seharusnya berusaha dengan lebih gigih untuk memajukan diri dan bangsa mereka. Setakat itu sahaja daripada saya. Kembali kepada moderator. Terima kasih. Nampaknya sungguh bernas idea yang disampaikan oleh panel kedua kita, Saudari Syakira, tentang isu sosioekonomi yang merupakan sebuah isu penting dalam kalangan rakyat kita apabila dapat dilihat masyarakat Melayu pada ketika itu yang cenderung untuk berserah kepada takdir sepenuhnya. Dalam konteks ini, sikap ini mungkin mencerminkan keyakinan yang kuat dalam takdir dan nasib, di mana masyarakat Melayu cenderung menerima segala ujian hidup sebagai suatu ketentuan yang sudah ditetapkan tanpa banyak usaha untuk mengubahnya. Sesungguhnya, apa yang dapat kita belajar dari konteks ini ialah sungguh pun takdir memainkan peranan, usaha manusia juga memiliki pengaruh yang besar terhadap nasib dan kejayaan mereka. Oleh itu, semangat untuk terus berusaha dan memajukan diri seharusnya menjadi suatu nilai yang dianut oleh masyarakat untuk mencapai kejayaan yang lebih baik. Baiklah, usai sahaja penerangan yang panjang lebar tentang pemikiran masyarakat dalam drama Bukan Lalang Ditiup Angin sebentar tadi, jadi sekarang marilah kita berbalik kepada drama yang seterusnya, iaitu drama Demi Zaitun yang juga merupakan nukilan daripada Datuk Nordin Hassan. Sebelum itu, mari kita mengenali serba sedikit tentang drama Demi Zaitun ini. Drama Demi Zaitun merupakan drama berunsur Islami yang mengajak dan menyeru manusia untuk menuju kebenaran dan meninggalkan kemungkaran serta menjaga kemuliaan manusia. Bagi mengupas pemikiran masyarakat Melayu dalam drama ini, izinkan saya mengajukan soalan pertama kepada ahli panel pertama yang berbunyi, apakah pemikiran masyarakat dalam drama ini? Dipersilakan Saudara Zuhairi. Terima kasih saudari moderator. Baiklah, apabila saya meneliti drama Demi Zaitun ini, saya mendapati bahawa pemikiran masyarakat yang berkaitan dengan kekuatan pendamaian. Seperti yang dikatakan oleh Ahmad Munawar Ismail, kekuatan pendamaian ialah berusaha bersama-sama melaksanakan dan memastikan aspek-aspek perpaduan yang berteraskan hormat menghormati antara satu sama lain dilaksanakan.
Hal ini bermakna perpaduan adalah nilai yang penting bagi mengukuhkan jati diri Melayu kerana perpaduan menuntut persefahaman antara masyarakat supaya kehidupan harmoni dapat dikecapi. Jadi sudah terang lagi bersuluh, Islam sangat mementingkan pendamaian dan hubungan baik antara masyarakat. Jati diri Melayu tentang kekuatan pendamaian telah digambarkan oleh Nordin Hassan dalam drama Demi Zaitun yang mana dapat dijelaskan melalui dialog ini. Tina berkata, Boria jenis ini memaparkan sosiologi, psikologi dan sikap orang Melayu Pulau Pinang sebelum Perang Dunia Kedua. Tiap-tiap malam, Muharram kumpulan-kumpulan Boria ini akan bergaduh. Satu kumpulan merah dan satu lagi kumpulan putih. Kedua-dua kumpulan ini dibantu dari segi wang ringgit oleh dua kongsi gelap Cina. Melalui dialog di atas, Nordin Hassan ingin memperingatkan kepada masyarakat betapa pentingnya sikap tolak ansur dalam memupuk perpaduan supaya masyarakat dapat mengukuhkan lagi jati diri Melayu dalam jiwa masing-masing. Seharusnya dua pendapat yang berbeza dapat digunakan untuk meningkatkan lagi tahap pemikiran masyarakat. Namun sebaliknya yang berlaku apabila pendapat yang berlainan menjadi isu yang mewujudkan pertelikahan dalam masyarakat sehingga menyebabkan perpecahan berlaku dan pada akhirnya perpecahan ini telah menimbulkan pergaduhan antara dua pihak yang tidak mahu mengaku kalah. Oleh sebab itu, Nordin Hassan menyampaikan pentingnya perpaduan untuk mengukuhkan jati diri Melayu dalam drama dari sudut gambaran yang negatif kerana masyarakat yang tidak bersatu padu akan menjadi sama sahaja seperti kumpulan merah dan kumpulan putih yang asyik bertengkar dan bergaduh sesama mereka. Itu sahaja penjelasan saya berkaitan dengan pemikiran masyarakat yang dalam drama Demi Zaitun. Saya kembali kepada saudari moderator. Terima kasih kepada panel pertama kita, Saudara Zuhairi. Baiklah, berdasarkan penerangan tadi, dapat kita lihat di sini bahawa drama Demi Zaitun karya Nordin Hassan, drama ini menggambarkan bagaimana jati diri Melayu terbentuk melalui nilai-nilai perpaduan dan perdamaian. Mungkin ada penekanan terhadap kerjasama dan pemahaman antara masyarakat serta bagaimana nilai-nilai Islam memainkan peranan penting dalam proses ini. Sudah terang lagi bersuluh bahawa agama Islam telah menjadi panduan utama masyarakat Melayu yang sering menekankan nilai-nilai seperti keadilan, kesederhanaan dan kedamaian. Melalui karakter dan alur cerita dalam drama, Nordin Hassan mungkin berusaha menyampaikan bagaimana penerimaan dan penghayatan terhadap nilai-nilai ini dapat membentuk dan memperkukuh jati diri Melayu. Baiklah, sekarang saya ingin mengajukan soalan seterusnya kepada panel kedua kita, iaitu Saudari Syakira. Saudari, apakah pemikiran lain yang terdapat dalam drama Demi Zaitun ini? Terima kasih kepada saudari moderator. Seketika tadi kita telah mengupas tentang pemikiran yang terdapat dalam drama Bukan Lalang Ditiup Angin dan menepati bahawa masyarakat pada ketika itu mempunyai penggantungan kepada Tuhan dan tak tinggi nilai akhlak mereka walaupun ada sebahagian yang terpesong akidah dan imannya. Dalam drama Demi Zaitun ini juga turut menekankan perihal yang sama. Seperti yang kita tahu, akhlak menjadi unsur penting dalam agama Islam. Hal ini demikian kerana akhlak merupakan simbol kemantapan akidah yang memberi panduan kepada kehidupan manusia. Keruntuhan akhlak masyarakat dan masyarakat yang masih berpegang kepada agama disampaikan oleh pengarang berdasarkan babak di mana Yasmin dia menanyakan kepada Tina, soal wang tidak akan jadi masalah lagi. Kau tak payah pergi kerja, pergi belajar saja di universiti. Tina mengatakan, sungguh menarik. Aku kena buat apa? Yasmin kata, kahwin mut'ah, kahwin kontrak. Tina terkejut. Dan Yasmin mengatakan bahawa, easy, jangan panik. Kau hendak balik ke Malaysia dengan master, doktor, bukan? Siapa pun tak akan tahu apa yang kau buat di sini. Tina mengatakan bahawa kahwin mut'ah adalah haram. Memang masa Islam mula berkembang dan kerana peperangan disahkan sekarang haram.
Aku sayang Izikri, aku sungguh kasihkan dia. Tergamak kau Yasmin, babak drama ini jelas menunjukkan bahawa Tina masih lagi berpegang kepada ajaran agama Islam. Hal ini dapat diketahui dengan jelas apabila Tina enggan mengikuti saranan Yasmin untuk mengamalkan kahwin mut'ah dengan orang kaya Arab atas alasan hukum haram kahwin mut'ah dan dasar kasihnya yang enggan mengkhianati Izikri. Jati diri Melayu masih lagi boleh dilihat dalam diri Tina kerana pegangan yang kuat terhadap agamanya adalah bertitik tolak daripada kemurnian akhlak yang ada pada dirinya. Sekiranya Tina tidak berakhlak, sudah pasti dia akan menerima pandangan Yasmin untuk terus hidup senang tanpa perlu bekerja keras. Berbeza pula dengan watak Yasmin yang tidak menghiraukan batas-batas agama dan sanggup kahwin kontrak untuk mendapatkan sejumlah wang. Bukan itu sahaja, Yasmin turut menghasut Tina untuk mengikuti jejak langkahnya supaya mereka boleh hidup senang. Itu sahaja daripada saya. Kembali kepada moderator. Terima kasih. Begitu jelas penerangan yang disampaikan oleh panel kedua kita, iaitu Saudari Syakira sebentar tadi. Jadi, benarlah bahawa masyarakat pada zaman tersebut kelihatan sangat bergantung kepada Tuhan dan mementingkan tinggi nilai-nilai akhlak. Meskipun ada sebahagian yang mungkin terlepas dari ajaran agama atau merosot dalam keimanan, nilai-nilai keagamaan dan moral tetap menjadi asas yang kuat dalam pemikiran masyarakat. Selanjutnya, sebelum mengakhiri perbincangan, saya ingin mempersilakan ahli-ahli panel kita untuk membuat kupasan terakhir bagi pemikiran masyarakat dalam kedua-dua drama yang bertajuk Bukan Lalang Ditiup Angin dan Demi Zaitun yang diusulkan pada hari ini. Baiklah, silakan mana-mana ahli panel untuk mengemukakan pandangan. Dipersilakan. Izinkan saya mulakan dengan pendapat saya. Baiklah, silakan. Terima kasih saudari moderator. Sebagai akhir kalam, saya boleh menyatakan bahawasanya pembinaan jati diri ini tidak dapat lari dari konsep bahasa Melayu dan agama Islam. Bahasa Melayu diperlukan untuk mengungkapkan fikiran pemikir, manakala agama Islam diperlukan untuk menjadi panduan yang berguna bagi membentuk kehidupan seseorang. Wajarlah kalau pengarang menggunakan karya sastra sebagai medium untuk menasihati dan mengajak masyarakat untuk berfikir bahawa konsep kebenaran itu perlu dan mesti ada pada diri setiap manusia. Kebenaran yang dimaksudkan adalah kembali mengabdikan diri kepada Allah. Disebabkan itu, Nordin Hassan telah dipilih sebagai pengarang yang menggunakan tulisannya untuk menyampaikan pesanan dan pengajaran kepada pembaca. Walaupun cerita yang disampaikan bukanlah berbentuk mudah dan tersurat, namun isi penyampaiannya dapat difahami bahawa karya sastra lahir bukan untuk tujuan hiburan atau bacaan semata-mata, tetapi karya sastra boleh digunakan sebagai pengantara pengarang dan pembaca untuk menyampaikan dan menerima dakwah. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Kembali kepada saudari moderator. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Zuhairi atas penjelasannya sebentar tadi. Baiklah, sekarang mari kita dengarkan pula sepatah dua kata daripada panel kedua kita, Saudari Syakira, sebagai rumusan bagi forum pada hari ini. Dipersilakan, Saudari. Terima kasih saudari moderator. Setelah membedah pemikiran pengarang dalam kedua-dua drama, saya mendapati bahawa pengarang Datuk Nordin Hassan menekankan nilai-nilai kemasyarakatan seperti sosio-budaya, sosioekonomi dan sosiopolitik. Dalam pada beliau berkarya, beliau menerapkan nilai-nilai pengajaran supaya para penonton dapat mengambil iktibar keistimewaan yang terdapat dalam kedua-dua drama yang kita bahaskan tadi ialah kedua-duanya relevan dengan keadaan dahulu maupun sekarang. Sebagai contoh, tadi kita telah mendengar bahawa salah satu pemikiran sama yang terdapat dalam kedua-dua drama ialah pegangan masyarakat kepada agama. Apa yang diceritakan oleh beliau dalam dramanya itu tentulah situasi pada zaman itu. Tetapi itu tidak dapat dinafikan bahawa rata-rata masyarakat sekarang turut mempunyai nilai yang sama. Hal ini menjadi tanda tanya kepada kita, di manakah kemajuan untuk bangsa kita? Dan tiadakah bangsa kita bangun mempertahankan generasi seterusnya agar sikap ketuhanan mereka lebih utuh? Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Saudari
Terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua ahli panel kita pada hari ini kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari ini memberikan sedikit pencerahan dan input yang bermanfaat kepada kita. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Jadi sedikit rumusan yang dapat kita buat pada hari ini ialah drama karya Datuk Nordin Hassan menawarkan pemikiran mendalam tentang realiti sosial dan budaya dalam masyarakatnya. Kesimpulan dari pemikiran drama tersebut mungkin mencakupi beberapa aspek seperti pendedahan realiti sosial masyarakat pada ketika itu, termasuk ketidakadilan atau cabaran-cabaran lain yang dihadapi oleh individu atau kelompok dalam masyarakat. Selain itu, pemikiran drama karya beliau juga merangkumi refleksi tentang nilai-nilai budaya dan bagaimana mereka dapat mempengaruhi pandangan dan tindakan masyarakat. Akhir kata, kesimpulan daripada pemikiran drama karya Datuk Nordin Hassan ini adalah bergantung pada tema dan mesej yang disampaikan dalam karya tersebut. Setiap drama memiliki lapisan makna yang berbeza dan pemikiran yang bervariasi bergantung pada interpretasi individu terhadap karya tersebut. Baiklah, sebelum mengakhiri forum kita pada hari ini, terimalah serangkap pantunan indah daripada saya. Tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Salam hormat sehingga kita bertemu lagi. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.